Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syaidatun Nazirah dan rakan-rakan sekalian. Kami daripada kumpulan 17 akan membentangkan tugasan kursus LMCR 3302 Dimensi Cinta. Tajuk kami ialah kekuatan emosi selepas putus cinta. Lelaki atau wanita lebih menderita. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Pertama, Saudari Nuraini Fitri Sayuti. Kedua, Saudara Muhammad Iqmal Hakim bin Osman. Ketiga, Saudari Nur Hasilah binti Abdullah Amim. Seterusnya, Saudara Muhammad Faizal bin Syarul Nizam. Dan terakhir, Saudara Harid Reza bin Syukri Sheka. Ini merupakan poster ringkasan kajian kumpulan kami. Bahagian-bahagian ini akan dibincangkan dengan lebih mendalam dalam pembentangan ini. Pengenalan. Secara ringkasnya, kekuatan emosi merupakan daya ketahanan emosi seseorang itu apabila menghadapi cabaran. Kekuatan emosi dalam seseorang itu adalah perkara yang sangat penting. Kekuatan emosi akan diuji dalam pelbagai situasi dan semestinya kekuatan emosi antara lelaki dan wanita berbeza. Perkara ini akan menentukan reaksi seseorang individu itu terhadap situasi yang dihadapinya. Seseorang itu perlu memiliki daya kekuatan emosi yang tinggi agar keputusan yang dilakukan sewaktu menghadapi sesuatu cabaran adalah keputusan yang rasional. Dalam pembentangan ini, kami akan menekankan kekuatan emosi antara lelaki dan wanita selepas putus cinta. Objektif. Terdapat dua objektif untuk kajian ini. Pertama, mengenal pasti tahap kekuatan emosi lelaki dan wanita dalam menangani kesedihan selepas putus cinta. Kedua, mengenal pasti kecenderungan emosi negatif lelaki dan wanita pasca putus cinta. Seterusnya adalah kaedah kajian. Kaedah kajian yang kami telah jalankan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengumpul data dan mendapatkan maklum balas bagi kajian ini. Kami telah menggunakan kaedah thematic analysis iaitu menganalisis setiap jawapan yang telah kami perolehi oleh pelajar-pelajar akan dijadikan sebagai satu tema yang bersesuaian dengan jawapan yang diberikan. Selain itu, kaedah temu bual bagi kajian ini kami melakukan secara fizikal dengan memilih secara rawak beberapa pelajar UKM kampus Bangi bagi menjawab persoalan yang kami tanyakan. Tambahan pula, pelajar ini telah dipilih mengikut kategori yang bersesuaian yang telah kami tetapkan iaitu bercampur jantina, peringkat umur dan berbeza fakulti. Akhir sekali, terdapat 15 soalan temu bual yang telah ditanyakan kepada pelajar-pelajar tersebut dan ia terbahagi kepada dua bahagian iaitu objektif pertama dan objektif kedua. Objektif pertama adalah kekuatan emosi dalam menangani kesedihan selepas putus cinta. Dan objektif kedua pula kami ingin menanyakan berkaitan kecenderungan menunjukkan emosi negatif pasca putus cinta. Dapatan kajian kami terbahagi kepada dua bahagian ataupun dua tema iaitu kekuatan emosi dalam menangani kesedihan selepas putus cinta dan tema yang kedua adalah kecenderungan menunjukkan emosi negatif pasca putus cinta. Bagi tema yang pertama, kami terbahagi kepada dua subtopik ataupun dua tema kecil. Yang pertama adalah macam mana tahap kekuatan emosi dalam menangani kesedihan selepas putus cinta dan yang kedua adalah cara mengatasi kesedihan selepas putus cinta itu. Bagi tema kedua, subtopik yang pertama adalah putus cinta itu akanlah membuka jalan ke arah kemudaratan mental dan tema yang kedua adalah ataupun subtopik yang kedua macam mana ataupun langkah pemulihan dalam menstabilkan emosi. Baiklah, seterusnya kita akan membincangkan tema-tema yang terdapat dalam dapatan kajian ini. Tema yang pertama ialah kekuatan emosi dalam menangani kesedihan selepas putus cinta. Secara umumnya, putus cinta sering dikaitkan dengan perasaan sedih yang menguji tahap kekuatan emosi seseorang tanpa mengira jantina. Namun begitu, persoalan yang sering menjadi perbahasan ramai pada zaman kini ialah mengenai perbezaan perasaan sedih yang dirasai oleh lelaki dan wanita serta kekuatan emosi mereka dalam menghadapi putus cinta.
kesedihan yang dialami seseorang individu juga berbeza-beza, termasuklah cara mengatasinya. Subtopik pertama dalam tema yang pertama ialah tahap kekuatan emosi dalam menangani kesedihan selepas putus cinta. Hasil daripada temu bual yang dijalankan, rata-rata wanita mempunyai tahap kekuatan emosi yang baik kerana hanya berasa sedih pada awal fasa putus cinta, manakala informan lelaki pula masih mengingati perasaan sedih tersebut dan merasakannya dengan lebih mendalam. Berikut merupakan transkripsi temu bual yang dijalankan ke atas keempat-empat responden. Berdasarkan transkripsi ini, kita dapat lihat responden pertama dan responden kedua yang merupakan golongan wanita dapat menzahirkan rasa kesedihan selepas putus cinta mereka pada awal fasa putus cinta sahaja dan pada tahap sederhana. Manakala responden 3 dan 4 pula masih mengalami perasaan sedih tersebut dan dapat menzahirkannya dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, responden pertama mengatakan, pengalaman putus cinta saya rasa agak terkilan pada mulanya, tapi as time goes by, saya adapt kepada benda tersebut dan benda tu tak lagi memberi kesan yang mendalam seperti pada awal-awal fasa putus cinta. Dan kita dapat lihat manakala responden keempat yang merupakan seorang lelaki menyatakan, saya merasakan sangat sedih dan merasa bahawa diri saya ni masih lagi banyak kekurangan dan saya perlu improve diri saya dan jangan terbawa-bawa perasaan sedih itu. Seterusnya ialah subtopik kedua di bawah tema yang pertama, iaitu cara mengatasi kesedihan setelah putus cinta. Hasil temu bual mendapati, rata-rata wanita lebih memilih untuk berada bersama-sama rakan bagi mengelakkan terlalu terikut dengan perasaan sedih setelah putus cinta. Dengan cara ini, mereka akan sibuk dengan perkara-perkara lain dan mudah melupakan kesakitan yang dialami. Dalam masa yang sama, terdapat responden yang berpendapat bahawa dengan cara tidak mengambil tahu mengenai bekas kekasih, ia merupakan cara yang berkesan untuk mengatasi kesedihan disebabkan putus cinta. Namun begitu, berbeza pula dengan kaum lelaki kerana mereka lebih memilih untuk bersendiri dan berdamai dengan takdir. Mereka lebih cenderung untuk berpura-pura berada dalam keadaan baik dan tidak merasakan perasaan sedih walaupun baru sahaja putus cinta. Dalam masa yang sama, mereka akan meralikkan diri dengan melakukan aktiviti-aktiviti bersukan. Seperti yang dapat kita amati daripada keratan-keratan transkripsi temu bual daripada keempat-empat responden ini, responden 1 dan 2 yang kedua-duanya terdiri daripada golongan wanita, memberi jawapan bahawa mereka akan menghabiskan masa bersama rakan-rakan kebanyakannya. Manakala responden 3 dan 4 yang mewakili golongan lelaki memilih untuk menerima kenyataan dan juga bersukan untuk mengatasi kesedihan selepas putus cinta. Sebagai contoh, responden 3 menyatakan dengan menerima kenyataan tersebut di mana apa yang kita nak tu bukanlah yang terbaik untuk kita, dan responden keempat juga mengatakan, saya akan cuba membizikan diri dengan bersukan ataupun membuat assignment agar saya melupakan kesedihan tersebut. Tema kedua pula adalah berkaitan dengan kecenderungan menunjukkan emosi negatif pasca putus cinta. Secara umumnya, apabila wujudnya sebuah ikatan cinta yang mengembirakan hati seseorang itu, namun diingatkan bahawa ia akan juga wujud kisah putus cinta yang menyedihkan. Putus cinta juga boleh menjadikan pengalaman yang buruk bagi sesetengah orang dan juga berkait rapat dengan emosi seseorang itu setelah memasuki fasa putus cinta. Oleh itu, kajian ini telah mengkaji ataupun telah mengkupaskan beberapa persoalan yang mungkin timbul di dalam minda setiap orang bahawa adakah lelaki ataupun wanita akan lebih cenderung menunjukkan emosi yang bersifat negatif apabila di fasa putus cinta, dan bagaimanakah mereka untuk mengatasi masalah ini. Jadi, bagi tema kedua ini, subtopik pertama ialah putus cinta membuka jalan ke arah kemudaratan mental. Berdasarkan kajian, masalah mental atau berkaitan dengannya timbul bukan disebabkan oleh faktor jantina, iaitu lelaki atau perempuan. Namun, ia adalah berkait rapat dengan individu itu sendiri yang akan menyebabkan berlakunya masalah emosi setelah melalui fasa putus cinta. Fakta ini telah dibuktikan dengan jawapan beberapa responden yang telah kami temu bual menunjukkan bahawa responden 1 salah contohnya merupakan seorang wanita menjelaskan bahawa beliau
tidak memberi kesan kepada mental beliau langsung apabila telah mengalami fasa putus cinta. Responden kedua pula iaitu juga merupakan seorang wanita menyatakan ia hanyalah sedih semata-mata. Namun begitu, ia adalah berbeza dengan responden keempat. Dengan jawapan dari responden keempat iaitu seorang lelaki telah menyatakan bahawa saya rasa saya ada trauma sedikit. Saya ada trauma untuk memulakan hubungan yang baru dengan orang lain. Ini merupakan salah satu tanda-tanda kemudaratan mental bahawa lelaki itu telah mengalami sedikit trauma. Ini boleh disimpulkan bahawa tidak kesemua perempuan apabila mengalami putus cinta ia mengalami masalah mental dan sebaliknya malah lelaki juga tidak terkecuali dalam situasi ini. Subtopik seterusnya adalah langkah pemulihan dalam menstabilkan emosi. Sebenarnya, langkah pemulihan ini adalah bergantung kepada individu itu sendiri dan juga bergantung kepada situasi yang dialami oleh seseorang dalam putus cinta itu. Hal ini boleh dijelaskan bahawa responden 3 merupakan seorang lelaki telah mengalami masalah mental dan beliau menyatakan bahawa cara penyelesaian dengan kembalilah kepada Tuhan dan juga janganlah fikirkanlah sangat tentang putus cinta itu. Bagi responden 4 pula menyatakan bahawa maybe saya akan memaksakan diri saya untuk tidak bersendirian agar tidak memikirkan masalah itu dan juga berjumpa dengan khidmat pakar. Untuk perbincangan kajian mini kami, yang pertama perbezaan emosi lelaki dan wanita apabila putus cinta tidak mengira faktor umur dan menjadi peristiwa yang sangat diingati. Sama ada mereka mempunyai hubungan yang romantis ataupun sekadar mesra, mereka tetap mempengaruhi semua orang di seluruh negara. Walaupun lelaki dan wanita melayani hubungan secara berbeza dan mempunyai emosi yang berbeza di sepanjang proses percintaan, ia juga akan menunjukkan emosi sebenar apabila putus cinta. Setiap manusia, lelaki dan wanita sentiasa mempunyai minat dalam hubungan percintaan dan kebarangkalian akan mengalami putus cinta kerana tidak kira sama ada berumur belasan ataupun puluhan tahun, putus cinta dengan seseorang yang mereka sayangi akan tetap menjadi perkara sukar dan kadang-kadang mengubah kehidupan seseorang itu. Dan yang kedua, kesan awal putus cinta, lelaki lebih menaganinya berbanding wanita yang lebih mudah menunjukkan emosi seperti mudah menangis dan sebagainya. Namun dalam beberapa waktu lalu, lelaki mula menunjukkan emosi kesedihan mereka. Ini menunjukkan lelaki akan mencari-cari semula pasangan untuk mengembalikan hubungan percintaan tersebut. Oleh itu, lelaki menunjukkan emosinya lebih lambat daripada wanita. Manakala bagi wanita akan terus menunjukkan emosi selepas putus cinta dan akan memula berangsur baik seiringnya dengan waktu. Dan perbincangan yang ketiga, kita dapat melihat wanita lebih mudah meluahkan dengan mencari sistem sokongan daripada keluarga ataupun rakan-rakan. Manakala lelaki lebih memendam perasaan dengan menangani emosinya secara bersendirian. Satu lagi sebab lelaki mungkin mempunyai masa yang lebih sukar untuk menangani perkara ini kerana seringkali mereka tidak mempunyai masalah dalam kehidupan. Dalam pada itu, dengan cara penyelesaian sendiri lebih menjadi pilihan kepada golongan lelaki. Dan yang terakhir, banyak pemboleh ubah di antara lelaki dan perempuan yang menjadikan cara menangani putus cinta berbeza dan tidak dapat dibandingkan dengan spesifik. Peranan jantina maskulin merangkumi andaian tradisional bahawa maskuliniti cenderung untuk menolak kelemahan dan ekspresi emosi dan sebarang ciri ataupun tingkah laku yang cenderung menyerupai wanita. Dengan kata erti, lelaki tidak suka menangis dan kecewa. Mengabaikan emosi negatif untuk jangka masa yang panjang akan meningkatkan kekuatan mereka dan pada suatu ketika mereka perlu menghadapinya juga. Lelaki sebaliknya mungkin tidak akan menyedari kesan perpisahan itu kerana mereka
akan menilainya setelah beberapa bulan kemudian. Tetapi sekali lagi saya nyatakan, sukar untuk mengatakan siapa yang akan mengendalinya dengan lebih baik apabila ia bergantung kepada banyak pemboleh ubah. Antara pemboleh ubahnya, lelaki dan wanita, sukar dibandingkan seperti putus cinta adalah sukar untuk dilakukan. Sistem sokongan yang teguh termasuk empati, pemahaman, merangka semula pemikiran negatif dan meningkatkan harga diri. Galakan untuk penjagaan diri dan pertumbuhan yang membantu individu dalam pemulihan emosi juga akan menjadi sesuatu penjagaan yang positif. Seterusnya, Untuk bahagian yang terakhir iaitu penutup ataupun kesimpulan daripada tajuk kajian ini, antaranya ialah kajian ini berupaya membuktikan bahawa setiap individu tidak mengira jantina mempunyai tahap kekuatan emosi tersendiri serta cara tersendiri dalam menghadapi perasaan setelah putusnya hubungan percintaan. Hal ini demikian kerana kekuatan emosi seseorang bukanlah bergantung pada jantina semata-mata, kerana hal ini adalah berkaitan dengan perasaan. Lelaki maupun wanita sama-sama boleh merasakan kesedihan selepas putus cinta, tetapi bergantung pada individu tersebut sama ada mereka mampu mengawal perasaan tersebut ataupun tidak. Yang kedua ialah, setiap individu perlu memastikan mereka bijak mengambil langkah yang efektif dalam menangani perasaan putus cinta agar tidak memberi impak yang buruk terhadap mental serta fizikal tersendiri. Hal ini demikian kerana sekiranya individu tersebut tidak kira lelaki maupun wanita, jika silap memilih langkah, mungkin akan memberi kesan yang buruk pada diri sendiri seperti mengalami kemurungan yang berpanjangan sehingga memudaratkan kesihatan diri. Yang ketiga, pengurusan emosi yang baik bergantung kepada cara individu tersebut menghadapi perasaan sedih selepas putus cinta, dan antara yang menjadi pilihan orang ramai adalah dengan membuat diri sibuk dengan hal lain supaya tidak berfikir akan masalah yang dihadapi serta dekatkan diri dengan keluarga berserta rakan-rakan agar tidak berasa keseorangan. Dengan melakukan langkah-langkah seperti ini, dapat perlahan-lahan membuatkan diri sendiri mudah melupakan peristiwa yang menyebabkan kesedihan itu berlaku, iaitu perasaan putus cinta tersebut. Yang keempat, hasil kajian ini membantu masyarakat untuk lebih mengenali dan memahami perasaan diri sendiri serta pasangan sama ada hati itu kuat ataupun tidak untuk menerima sakitnya rasa putus cinta. Dengan ini, setiap individu akan lebih berhati-hati dalam menjaga hubungan percintaan mereka serta lebih mengenali apa yang pasangan mereka suka dan apa yang pasangan mereka tidak suka. Yang terakhir sebagai penutup adalah individu yang dapat menguruskan emosi dengan baik dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri sendiri, malah keluarga dan masyarakat sekeliling. Hal ini dapat dibuktikan dengan sekiranya emosi berada dalam keadaan baik, seseorang individu itu akan berfikir secara baik dan bertindak secara baik lalu dapat membantu masyarakat di sekelilingnya. Itu sahaja daripada kumpulan kami iaitu kumpulan 17. Dengan ini, saya selaku wakil kumpulan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Syaidatun Nazirah dan juga semua pihak yang telah banyak membantu dalam hasil kajian ini. Sekian, terima kasih.